Terima kasih sekali lagi kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Zakwan selaku penolong pegawai Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan UMK. Terima kasih kepada seluruh para pensyarah, para pentadbir, para pelajar, siswa-siswi yang menonton secara live di Facebook dan juga seluruh para followers yang mengikuti perbincangan majlis ilmu yang bertopik ibrah dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Pusat Islam UMK kerana memberikan platform dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengupas satu topik yang kita perlu ambil masa yang panjang sebenarnya. Namun insya-Allah kita boleh menguruskan pembentangan ini dalam tempoh kurang 1 jam untuk mengambil teladan dan pengajaran daripada kisah yang bakal dikumandangkan sekali lagi pada minggu hadapan, ya, apabila kita memberikan makna kepada raya haji, iaitulah Aidul Adha. Mudah-mudahan raya haji nanti bukan sekadar satu episod mengubat rindu kepada khutbah hari raya yang tak dapat kita perolehi pada raya Aidul Fitri baru-baru ini kerana PKP, dan juga bukanlah sekadar hari raya haji nanti mengubat rindu kepada keluarga yang tidak mampu kita perolehi pada Aidul Fitri yang lepas, tetapi lebih daripada itu, mudah-mudahan apa yang bakal saya kongsikan ini membuka minda bahawasanya ada banyak lagi teladan pengajaran yang sepatutnya kita perolehi apabila menyingkap kisah Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, adakah kamu punyai pandangan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Jadi tuan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, fokus kita pada hari ini adalah ayat daripada surah As-Saffat, surah 37 ayat 100 hinggalah kepada ayat 111. Saya tidak akan pergi secara terperinci kepada ayat-ayat berkenaan kerana masa terbatas, tetapi saya akan terus berkongsi apakah pengajaran-pengajaran yang wajar diambil perhatian oleh kita para pembaca Al-Quran. Ya, ingat ya tuan-puan yang saya sayangi, yang saya hormati, kisah Al-Quran bukan sekadar kisah dari masa lampau, dibentangkan dalam Al-Quran, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sekadar melaporkan cerita yang terjadi di masa lampau. Lebih penting daripada itu, ia adalah untuk berikan motivasi kepada Nabi dan kepada kita. Jadi macam mana kisah-kisah daripada masa lampau membabitkan orang-orang yang sudah ribuan tahun wafat boleh memberi motivasi, maka tiada yang boleh memberikan motivasi menerusi kisah-kisah orang-orang yang sudah wafat melainkan pencipta manusia, yakni yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bila kita berinteraksi dengan apa jua kisah dalam Al-Quran, dan mungkin kalangan yang mendengar ini adalah para pengkhutbah yang bakal memberikan khutbah daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam surah As-Saffat, maka ingat, isu paling utama bukan masyarakat tahu ke tidak kisah ni, kerana ia tidak sepatutnya terjadi, iaitu masih jahil tentang kisah ini. Tetapi lebih mencabar daripada itu adalah bagaimana masyarakat, khususnya kaum ayah, boleh mengambil teladan daripada ayat-ayat yang bakal kita bacakan ini untuk diamalkan dalam kehidupan. Macam mana ayat-ayat Al-Quran ini boleh membersihkan hati budi kita daripada penyakit-penyakit. Macam mana ayat-ayat Al-Quran ini tidak hanya menyebabkan kita mengenang peristiwa yang terjadi kepada 2 orang Rasul yang besar, tetapi lebih daripada itu, bagaimana dalam hidup kita ni ada tak karakter Nabi Ibrahim? Dalam hidup anak kita ada tak karakter Nabi Ismail? Ini big why. Ini soalan besar yang perlu menjadi prinsip dan mindset bila berinteraksi dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Saya akan berkongsi kepada tuan-puan semua sebenarnya 5, tetapi kerana masa terbatas dan mahu meraihkan soalan, saya bataskan 3 yang paling penting. Kalau sempat lagi 2. Pengajaran yang pertama, apabila kita membaca nas kisah daripada ayat 99, 100 hinggalah kepada ayat 111, 112, pengajaran pertama adalah apa makna anak yang soleh. Seringkali kita mengharapkan agar kita memperolehi anak yang soleh. Apa maksud anak yang soleh? Adakah anak itu bernama soleh? Atau anak itu mengetahui kisah Nabi Saleh? Atau adakah anak itu tidak pernah meninggalkan salat? Lalu kita beranggapan anak itu anak yang soleh. Ingat bahawasanya Al-Quran menggunakan perkataan saleh pada menyatakan makna yang sangat besar. Ia bukan sekadar menunaikan salat, ia adalah implikasi daripada menunaikan salat, kerana semua orang menunaikan salat. Tetapi belum tentu orang-orang menunaikan salat mempunyai kualiti qalbin salim, qalbun salim, iaitu kualiti hati yang sejahtera daripada keraguan, hati yang sejahtera daripada penyakit. Jadi mari kita lihat apa makna anak yang soleh. Kerana cerita Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya tentang mimpi yang dialami oleh si ayah. Apa pendapat si anak? Sebelum daripada peristiwa itu disebut oleh Al-Quran, sebelum peristiwa itu disebut oleh Al-Quran, ada babak yang ramai orang terlepas pandang. Ia adalah babak di mana Nabi Ibrahim selepas berhijrah daripada kaumnya yang kekal mensyirikkan Allah, tidak terkesan dengan peristiwa Nabi tidak terbakar dalam timbunan api yang marak menjulang, dan baginda berhijrah. Dan bila sampai sahaja di bumi Palestin, ini doa baginda. Tuan-puan boleh lihat pada ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Yang bermaksud, wahai Tuhan pemeliharaku, pelindungku, mohon anugerahkanlah kepadaku pelapis perjuangan. Mohon anugerahkan aku zuriat yang boleh mewarisi kualiti salih. Dari sudut bahasa, salih ini artinya kebaikan, islah. Membawa kebaikan, hari ini lebih baik daripada hari esok, sentiasa mementingkan amalan yang lebih baik dari hari ini, amalan hari esok lebih baik dari hari ini. Setiap kali sesuatu amalan dilakukan, prinsipnya adalah, adakah apa yang saya lakukan lebih baik daripada hari semalam? Maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya adalah kisah yang memberikan tafsiran kepada makna soleh. Dan kalau tuan-puan memerhatikan adegan Nabi Ibrahim bertanya, selepas baginda menyatakan ayah melihat dalam mimpi ayah yang ayah menyembelih kamu. Ia tidak berlaku sekali nak, ia berlaku 2-3 kali nak. Ara di situ fi'il mudhari' yang menunjukkan peristiwa itu berulang-ulang berlaku dalam tidur ayah. Ayah terganggu dengan mimpi berkenaan dan ayah memahaminya ia sebagai wahyu, dan ayah mentafsirkannya sebagai perintah Allah untuk mengorbankan kamu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anak anda yang disayangi? Lalu jawapan anak adalah tafsiran kepada makna soleh. Apa jawapan anak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, yang saya sayangi, ayah lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah. Apapun perintah Allah, ayah mesti lakukan dengan bergegas. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dengan izin Allah daripada orang-orang yang sabar. Pengajaran daripada jawapan anak anda kepada soalan ayah anda adalah jawapan yang menunjukkan anak tidak mahu pahala daripada kesabaran melakukan perintah pengorbanan penyembelihan hanya ayah sahaja dapat. Kerana anak juga mahukan pahala yang sama.
Anak tidak mahu ayah bersabar melakukan perintah ini, ayah dapat pahala besar, sedangkan empunya diri yang bakal dikorbankan, dirinya, hati budinya barangkali menanggung pemberontakan dalaman, protes. Lalu akhirnya tak apalah ayah, Allah perintahkan, lakukanlah sahaja ayah, apakan daya, ia perintah Allah kepada ayah. Allah telah takdirkan barangkali umur saya pendek, maka lakukanlah wahai ayah. Itu bukan jawapan Ismail. Kerana jawapan Ismail bakal mentafsirkan makna anak yang saleh. Apa jawapan anak? Anak bukan sekadar berkata ayah buat sahajalah apa yang Allah suruh. Tetapi anak mengatakan ayah akan mendapati saya akan menjadi orang yang sabar. Maknanya apa? Orang yang kekal, sabirin. Orang yang kekal terus menerus berada dalam keadaan sabar. Walau apa pun terjadi, saya nak juga pahala tu. Saya tak nak buat sesuatu kerana ayah suruh. Bayangkan anak-anak kita ada prinsip berkenaan. Melakukan sesuatu ibadat bukan kerana mak ayah suruh. Mereka memilih untuk dapat pahala juga. Mereka solat bukan sebab takut rotan si ayah. Mereka solat bukan takut mak akan merepek. Mereka solat kerana mereka memilih untuk mendapat kebaikan daripada Allah. Itulah anak yang saleh. Macam saya sebut tadi, dia beribadat dengan niat, mindset, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini lebih baik daripada semalam. Khusyuk saya hari ini lebih baik daripada semalam. Dan bukan mudah untuk didik anak sampai ke tahap begitu. Kerana doa anak ini yang akan membantu kita di lubang kubur. Wa waladun salih yad'u lah. Kerana anak ini berdoa dengan hati yang bersih. Qalbun salim. So boleh nampak tak tuan-puan yang saya hormati, apa makna anak yang soleh? Bukan sekadar solat. Tetapi kesan daripada solat adalah keinginan, mahukan pahala. Bukan hanya dimonopoli oleh ayah yang bakal melaksanakan kewajipan. Saya yang menanggung beban itu sendiri, mahu juga pahala berkenaan. Jadi ayah lakukan. Dan saya nak bagi jaminan, insya-Allah saya pun nak pahala orang-orang yang bersabar. Satu. Yang kedua, apa makna anak yang halim? Ya. Ingat ya, anak yang saleh, alhamdulillah. Tetapi anak yang halim, apa makna halim? Yang ini pun ramai orang terlepas pandang. Kebanyakan kita terus jam pada ayat 102. Sedangkan ayat 102 surah As-Saffat juga mentafsirkan makna ayat sebelumnya, ayat 101. Iaitulah apa makna halim. Jadi tuan-tuan tengok ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Ta'ala bagi berita gembira kepada Nabi Ibrahim, kamu bukan sekadar akan dapat anak yang saleh, kamu akan dapat anak yang mempunyai kualiti kedua selepas saleh, iaitulah kualiti halim. Jadi apa makna halim? Untuk memahami makna halim, ayuh kita tengok ayat Al-Quran yang lain dalam bentuk cerita. Iaitulah daripada surah Hud ayat 74-75. Ini rupa-rupanya karakter ayah kepada Ismail. Jauh sebelum peristiwa ini dirakamkan dalam Al-Quran. Di mana Nabi Ibrahim AS telah diberitahu kepadanya oleh para malaikat yang menziarahi rumah baginda. Di mana kami datang untuk memberikan berita gembira, tahniah kamu dapat Ishak AS, iaitu peristiwa selepas 13 tahun Nabi Ismail dilahirkan. Dan kami juga diutuskan untuk memusnahkan kaum saudaramu, anak saudaramu, kaum Nabi Lut AS. Perhatikan karakter Nabi Ibrahim bila dengar berita, dua berita. Pertama berita gembira, kedua berita sedih. Berita gembira, dia dapat anak yang tidak diduga sama sekali, menerusi Sarah alaihissalam, yang mandul puluhan tahun, yang sudah berumur 90 tahun barangkali. Dan berita sedih yang kedua, berita gembira. Berita sedihnya pula adalah something will happen kepada kaum negara Sodom. Ibrahim alaihissalam tidak mengambil masa yang lama untuk bergembira. Kalau saya duduk kat tempat Nabi Ibrahim, saya dah tak pandang dah berita sedih tu. Kerana berita sedih tu tak ada kena-mengena dengan saya.
Dia ada kena-mengena dengan kaum tu dan Nabi Lut. Saya tak ada kena-mengena. Yang ada kena-mengena dengan saya adalah saya dapat anak. Saya dah dapat Ismail, dapat pula Ishak. Gembira, seronok. Tapi Nabi Ibrahim, yujadiluna fi qaumi Lut. Yujadiluna fi qaumi Lut. Baginda mengambil masa yang lama untuk berbincang. Ya, kalau terjemahan kata berdebat, makna katanya ada usaha daripada Nabi Ibrahim untuk merayu kepada malaikat agar tolonglah jangan apa-apakan lagi kaum Nabi Lut, berikan tempoh masa kepada mereka untuk memikirkan apa yang mereka sudah buat. Mohon berikan tempoh masa kepada Nabi Lut untuk terus berdakwah. Jangan turunkan azab lagi kalau boleh. Dan Allah Ta'ala merakamkan dialog ini dengan mengiktiraf kualiti Nabi Ibrahim, halim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Maka apa makna halim? Maka para ulama menjelaskan halim adalah tidak tergesa-gesa mengharapkan keburukan berlaku. Tidak gopoh untuk marah. Satu orang naik kereta pulang ke pejabat, pulang dari pejabat, tiba-tiba jam teruk. Ada orang terpaksa bersabar. Maka ini namanya sabar. Tetapi ada orang dia lebih tinggi daripada sabar, dia halim. Dia punya darah daging dia adalah sabar. Dia tak perlu diperingatkan oleh sesiapa, bahkan dia memperingatkan orang lain agar bertenang dan bersabar. Traffic jam, kita bukan boleh ubah. Yang kita boleh ubah adalah macam mana kita melihat traffic jam. Cuba lihat secara positif, barangkali ada hikmahnya. So ada orang bila berlaku traffic jam, kita nampak muka kelak dia, muka stres dia, muka bengang dia, tapi dia tak sebut alhamdulillah. Dia sabar, dia pasrah, dia redha. Tetapi ada orang kita boleh lihat dia berjaya buat kerja lain walaupun dalam traffic jam. Dia boleh pasang nasyid barangkali, dia boleh pasang ayat Quran barangkali, dia boleh buat aktiviti yang distract sampai dia kekal bertenang. Kita nampak dia kekal dalam keadaan bertenang walaupun ada musibah. Sebab apa? Dia halim ni adalah sesuatu benda tak elok bakal berlaku, tetapi dia memilih untuk bersangka baik. Dia memilih untuk bertenang dan tidak gopoh untuk menyebut apa dalam emosi dia. Benda nak jadi benda tak elok, tetapi dia tidak gopoh untuk luah di Facebook. Dia tak gopoh untuk lepaskan di Twitter. Dia tidak gopoh untuk buat live IG, untuk bagi komentar benda kontroversi. Relax dulu. Take your time. Jadi halim. Jadi halim. Halim ini adalah kualiti Nabi Ismail. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jadi kualiti Nabi Ibrahim tadi, alhamdulillah, walaupun jarang-jarang balik ke tanah suci Makkah kerana perintah Allah di Palestin, tetapi sekali bertemu dengan anak, parenting punya quality time, maka Ibrahim berjaya memindahkan kualiti berkenaan dengan Allah iktiraf di mana anak ini adalah anak yang ada kualiti halim. Bagaimana? Saya sebutkan tadi, halim adalah berlaku sesuatu, bakal terjadi sesuatu yang buruk, tetapi tafsiran empunya diri adalah tafsiran yang baik. Dan kerana mindsetnya adalah mindset yang baik, dia tidak terbau-bau kepada perangai untuk pukul orang, pukul tingkap kereta kerana trafik jam, pukul steering kereta, pukul orang sebelah, wal'iyadzubillah. Relax je. Dan inilah yang terserlah pada jawapan Nabi Ismail bila ditanya oleh ayahandanya, fanzur madza tara. Dan inilah jawapan Ismail, ya abati, ayah sayang saya juga kekal. Ya Ustaz? Oh, tapi wifi Ustaz, saya guna wifi kat sini. Okey. So macam mana Ustaz? Boleh clear? Saya teruskan je lah Ustaz. Minta maaf banyak-banyak lah kalau audio ada masalah tu. Jadi jawapan Nabi Ismail, ya abati, maknanya anak ni emosi dia tak terkesan dengan berita buruk yang bakal terjadi. Dia bakal disembelih, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bakal dikorbankan.
Tuan-tuan anak muda ada masa depan. Tuan-tuan aset kepada sebuah negeri yang bernama Mekah. Harapan dia letakkan di pundak tuan-tuan untuk meneruskan perjuangan sebagai pemimpin muda negeri ini. Tiba-tiba ayah balik kata ayah mendapat mimpi yang ayah tafsirkan sebagai ayah perlu korbankan kamu. Tetapi anak kata, ya abati ayah, saya sayang ayah. Ini adalah perintah yang tidak menggugat sedikit pun sayang saya pada ayah. Saya faham ayah tiada pilihan kerana ini perintah Allah. Jadi saya ingin memberitahu ayah, emosi saya memanglah terasa dengan apa yang terjadi. Tetapi dia tidak mengubah ketaatan saya pada perintah Allah. Bahkan saya mengingatkan ayah untuk bergegas melakukan perintah ini. Kalau kita duduk kat tempat Nabi Ismail, wallahu alam apa respon kita agaknya, ayah ni dah lah balik jarang-jarang. Lepas tu balik-balik nak sembelih orang apa hal? Kadang-kadang kita punya respon ni adalah respon yang tidak halim, respon yang gopoh, respon yang tak fikir panjang, respon yang tak matang, respon yang merosakkan. Respon yang merosakkan. Berapa banyak masalah boleh selesai bila orang yang berkonflik ini bertenang seketika. Fikir panjang apa sebenar punca masalah. Dan Ismail mengajar kita semua yang berlaku ada hikmah. Dan beliau berfikir hikmah berkenaan. Iaitulah Allah Ta'ala nak bagi ganjaran orang-orang sabar. InsyaAllah. Itu yang kedua di mana kita belajar makna halim sebagai seseorang yang tidak cepat marah dengan perkara buruk yang bakal terjadi. Seseorang yang tidak gopoh memberikan ucapan balas bila berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan. Seseorang yang fikir panjang sebelum bertindak kepada sesuatu atau memperkatakan sesuatu. Itu yang kedua kita belajar daripada kisah ini yang jarang kita dengar barangkali. Dan akhir sekali tuan-tuan, yang barangkali kita juga jarang dengar. Kisah ini mengajar arti kehambaan. Apa makna kehambaan? Ini tujuan kita hidup. Bila kita bernama hamba, kita hamba bukan pekerja. Kita hamba. Apa beza hamba dengan pekerja? Pekerja 8 jam dekat UMK sebagai pentadbir, sebagai pensyarah, sebagai orang yang bekerja 8 jam. Tapi hamba 24 jam. Dan apa beza pekerja? Pekerja boleh meminta hak-haknya kepada majikan. Tetapi hamba bukan begitu. Hamba tidak berhak mendesak, meminta apa-apa. Allah berhak melakukan apa sahaja sebab dia Tuan, dia Rab, dan kita hamba. Kita tidak berhak untuk demand. Sebagai contohnya, kenapa anak saya? Kenapa tidak anak orang lain untuk dikorbankan? Kenapa anak pertama saya dan satu-satunya anak saya? Kenapa tak tunggu anak kedua? Kenapa masa sekarang? Kenapa tidak masa lain? Kita barangkali ada protes dalaman. Ibrahim AS tidak begitu. Jadi Ibrahim AS kisahnya adalah kisah yang memberikan makna iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kisah Nabi Ibrahim mengajar arti kehambaan. Jadi apakah makna kehambaan menerusi kisah mimpi? Saya merujuk kepada tafsir Tafhim Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada ulama tafsir dari bumi India ini ketika berkongsi tadabburnya. Okey, kalau kita lihat ayat 102. Tuan-tuan dapat lihat di mana si ayah telah bertanya, fanzur madza tara, selepas menyebut yang baginda melihat dalam mimpi yang baginda azbahuk. Okey, boleh nampak perkataan azbahuk? Kalau kita tengok terjemahan, ayah melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Saya setuju dengan terjemahan ini. Ia selari dengan tafsir Maududi. Tuan-tuan bulatkan perkataan akan menyembelih. Kerana fa'al mudhari' juga membawa makna bakal sembelih. Artinya bukan anni dhabahtuk. Kalau fa'al madhi, anni dhabahtuk. Kalaulah Al-Quran menyebut anni dhabahtuk, maka ia menunjukkan penyembelihan itu sudah selesai. Kepala sudah terpisah daripada tubuh. Tetapi Quran menyatakan Ibrahim AS, menurut tafsir Maududi dan terjemahan Abdullah Basmih ini, baginda belum menyembelih,
baginda dalam keadaan nyaris menyembelih. Hampir-hampir pisau nak sampai. Tali sudah mengikat tangan anak, tali sudah mengikat kaki anak. Anak sudah diletakkan di atas jabin. Watallahu lil jabin. Anak dah hampir pisau sudah diasah. Anak barangkali sudah berpesan pada ayah, tanggalkan bajumu supaya darah tidak terpercik pada baju. Nanti dikenang-kenang oleh ibu. Ayah, tolong ikat saya ketat-ketat supaya nanti kesakitan itu tidak menyebabkan saya meronta-ronta sehingga menyukarkan kamu untuk sempurnakan penyembelihan. Ini sudah terjadi. Dan bila sahaja pisau tu nak sampai, Nabi Ibrahim terbangun daripada tidur. Esoknya malam, mimpi yang sama. Siap-siap nak sembelih, bila pisau nak sampai, Nabi Ibrahim terbangun daripada tidur. Malam ketiga pun sama, para ulama kata 3 malam berturut-turut. Bila pisau nak sampai sahaja, baginda terbangun daripada tidur. Artinya, dalam mimpi berkenaan, bukannya zabahtuk. Dalam mimpi berkenaan, azbahuk. Yang bermaksud, ayah hampir-hampir menyembelih kamu. Dan tafsiran Ibrahim alaihi salam adalah tafsiran Allah memerintahkan ayah untuk menyembelih kamu. Ini tafsiran beliau. Dan Allah Azza wa Jalla mengekalkan Ibrahim alaihi salam dengan tafsiran tersebut. Allah Ta'ala tidak turunkan malaikat Jibril atau mendatangkan mimpi baru memperbetulkan tafsiran Nabi Ibrahim. Kerana apa? Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ayat 106. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Kerana kami nak menguji Ibrahim. Maka ujian kepada hamba yang menyebabkan dia tidak boleh untuk demand, protes, dia kena terima dengan redha, adalah dengan biarkan dia dengan tafsiran begitu. Iaitulah dia perlu sembelih anaknya. Tetapi tuan-tuan sedia maklum, apabila mimpi berkenaan menjadi realiti, Ibrahim alaihi salam telah membawa anak-andanya ke bukit tinggi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ayat 103. Maka ketika kedua-duanya menyerah diri dan baginda membaringkan anaknya di atas pahanya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ayat 104. Dan bila pisau nak sampai ke sini, kami memanggil Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi berkenaan. Maknanya apa? Kalau mimpi setakat nyaris, pisau tak sentuh leher anak, maka jangan dalam realiti kau menumpahkan darah anakmu. Kerana kau telah membenarkan mimpi. Maknanya apa? Mimpi itu setakat nyaris. Maka jangan pergi melebihi daripada apa yang kamu telah dinampakkan dalam mimpi. Kerana kami nak menguji kamu. Kerana kami nak menguji kamu, kami kekalkan kamu dengan tafsiran kamu seperti itu. Supaya tercapai objektif ujian. Maknanya apa? Aku bakal kehilangan anak tersayang. Dan kematian ini kematian yang perit kerana bakal berlaku dengan tanganku sendiri. Jadi kami biarkan dengan tafsiran begitu agar tercapai objektif ujian, dan kalian semua wahai umat pembaca Al-Quran, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat ketaatan tidak berbelah bahagi kedua-dua anak dan ayah ini. Falamma aslama, kedua-duanya hati mereka qalbun salim. Falamma aslama salim, kedua-duanya menyerah diri pada Allah. Mereka melakukan kerana Allah, bukan kerana kepentingan-kepentingan lain. Jadi apa yang saya nak beritahu, kata Maududi rahimahullah dalam Tafhim Al-Quran, Allah sengaja menjadikan mimpi berkenaan tidak sepenuhnya kerana nak bagi tujuan ibtila', bala', ujian berat, mubin yang bakal disebut-sebut sampai hari kiamat. Kerana kalau diberikan mimpi yang sepenuhnya, maka tidak tercapai objektif ujian.
Apa maksud mimpi yang full version, yang sepenuhnya? Maksudnya dalam mimpi, pisau nyaris sampai ke sini 3 malam berturut-turut, dan dalam mimpi juga ada adegan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim berhenti. Lalu didatangkan pengganti, iaitulah dzibhin azim, haiwan sembelihan yang sangat besar, barangkali kibas. Kalaulah dalam mimpi pun dipaparkan Ismail ditukar dengan kibas, maka ayah takkan jadi motif diuji. Sebab apa? Sebab tidak ada kesulitan pada mimpi berkenaan. Rupanya nanti kamu akan digantikan. So, relax lah. Bukan kamu yang akan jadi korban. So, tak tercapai objektif ujian. Objektif ujian adalah bila anda tak tahu apa hikmah di sebalik ni. Hidup ni begitulah tuan-tuan. Tak semua benda Allah angkat tabir kita nampak hikmah terjadi. Tafsiran kita bakal kehilangan anak. Atau kita telah kehilangan anak. Tetapi apa yang berlaku bukan hakikat yang sebenar. Berapa banyak benda terjadi depan mata bukan full version. Full version tu dekat Lauh Mahfuz. Allah tulis bukan setakat apa benda nak jadi pada kita, Allah juga tulis kebaikan-kebaikan pada apa yang bakal terjadi pada kita. Kita manusia bila tidak halim, kita akan cepat judge book by its cover. Allah Ta'ala hina saya. Allah Ta'ala dah tak suka dekat saya. Macam-macam tafsiran bila kita buat, ya khususnya pada waktu akhir-akhir ini dengan ujian ekonomi. Ya, kita kadang-kadang buat tafsiran ikut kepala sendiri. Kita kata kenapa saya, kenapa tidak orang lain, kenapa sekarang, kenapa tidak waktu lain. Kita sebenarnya seolah-olah tidak dinampakkan version yang full tentang mimpi berkenaan. Sebenarnya Allah barangkali di Lauh Mahfuz mencatat banyak kebaikan yang bakal datang kepada kita selepas ujian ini berlaku. Inna ma'al usri yusra. Ya, dan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan berlaku satu-satu musibah kepada orang mukmin melainkan Allah sudah menulis kebaikan-kebaikannya. Lihat apa terjadi pada Musa alaihi salam dalam suratul Kahfi, bakal kita baca malam ini. Baginda terus mentafsirkan mengikut fikiran baginda. Baginda terlupa sebenarnya ada perkara kita kena halim, relax, reserve emosi itu dulu. Jangan gopoh buat tafsiran. Kerana rupa-rupanya full versionnya Khidir alaihi salam nak bagi kebaikan kepada pemilik perahu. Khidir alaihi salam diutuskan Allah untuk beri kebaikan kepada budak yang dibunuh dan kedua-dua ibu bapanya. Jadi tidak full version. Dan memang itu hakikat manusia. Jadi tuan-tuan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam peristiwa Hudaibiyah pun menarik. Nabi mentafsirkan mimpinya dengan pergi ke Mekah pada tahun 6 Hijrah. Tetapi apa yang terjadi? Nabi tak boleh sampai ke Mekah tahun 6 Hijrah. Bahkan berlaku sesuatu di Hudaibiyah. Maka soalan muncul. Kenapa tidak Allah Ta'ala bagi tahu saja dalam mimpi yang umrah dalam mimpi itu akan berlaku pada 7 Hijrah. Umrah Al-Qadha. Kenapa tak bagi tahu? Batu Umar alaihi salam, Umar radhiyallahu anhu berkata, bukankah kamu berkata kita akan tunaikan umrah pada tahun ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respon, aku memang bagi tahu, aku nampak dalam mimpi aku menunaikan umrah dengan kalian semua, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Tetapi aku tak bagi tahu tahun ni. Subhanallah, aku tak bagi tahu tahun ni sebab Allah tak bagi tahu pada aku dia akan berlaku tahun ni. Aku tak diberikan full version bila benda tu akan jadi. Aku hanya berijtihad dan mentafsirkan ia akan berlaku tahun ini. Tetapi apa yang Allah Ta'ala atur rupanya kebaikan. Kerana Hudaibiyah lah berapa ramai masuk Islam. Dan Makkah ditakluki, dibuka tanpa gencatan, tanpa pertumpahan darah. Banyak kebaikan. Di sebalik Ibrahim alaihi salam mentafsirkan mimpi berkenaan. Allah Ta'ala tidak sukakan darah manusia tumpah. Ya, kerana inilah pun kebimbangan para malaikat. Ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Lalu mereka yang berkata kisah Nabi Ibrahim ini adalah kisah Tuhan mahukan darah manusia.
adalah satu perkataan yang biadab dan perkataan yang tidak selari dengan kisah ini pada arti kata yang sebenar. Allah menguji, dan bukan Allah Ta'ala nak mempromosi ya ibadat berbentuk korban. Manusia tertentu ditumpahkan darahnya kerana untuk mendapat barakat Tuhan. Tidak sama sekali. Bahkan Al-Quran memerangi ya perbuatan-perbuatan yang boleh menumpahkan darah. Jadi rasanya itulah tempoh masa yang terbatas. Saya boleh kongsikan dan saya kembalikan pada Ustaz Zakwan seandainya ada soalan daripada rakan-rakan yang menonton di Facebook Pusat Islam UMK, insya-Allah. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Ya, ya. Hmm. Ya, soalan yang baik. Adakah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Adakah satu perkara yang logik untuk seseorang itu melakukan perbuatan tersebut? Asas yang pertama, logik tak logik bukan pertimbangan dalam kepatuhan. Dalam proses mematuhi perintah dan larangan, logik ini nombor 2. Sami'na wa ata'na. Bukannya sebaliknya fakkarna wa ata'na, tidak. Jadi kita dengar, kita taat. Berapa banyak benda tak boleh dibuktikan dengan logik. Tetapi itulah yang menjadikan orang-orang terdahulu mulia kerana kepercayaan. Yang kedua, kita perlu berhati-hati apabila berkata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak, kerana ayat-ayat seterusnya menunjukkan Allah tidak berkehendak untuk Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Bukankah dua kenyataan kontradiksi? Dan maha suci Allah daripada melakukan U-turn, daripada melakukan reverse. Ataupun tak bolehlah pendapat tadi tu, saya kena bagi pendapat baru. Na'udzubillah. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Tanda sesuatu bukan datang daripada Allah adalah berlaku pertentangan. Dan maha suci Allah daripada sekejap kata sembelih anakmu, lepas tu sekejap tak jadi. Itu kita dan antara sebab kita tukar pendapat adalah kerana yakhafu uqbaha. Surah Asy-Syamsu. Kita takut akibat, lalu kita U-turn. Biasalah. Ya, orang-orang tertentu buat keputusan, lepas tu tak jadi nak buat keputusan tu, dia buat plan B. Itu biasa. Sebab dia takut kepada akibat yang sudah diberitahu oleh pihak postmortem, pihak R&D. Dia akan bagi tahu risiko-risiko. Dan kerana CAF, consider all factors, kita tak jadi untuk proceed plan A, kita buat plan B. Itu makhluk. Allah Ta'ala punya sikap dan sifat wala yakhafu uqbaha. Bila Allah Ta'ala memutuskan sesuatu, Allah tidak memerlukan kepada soalan-soalan daripada makhluk. Boleh ke? Boleh ke macam ni? Na'udzubillah. Bahkan kita yang akan ditanya, wahum yus'alun. La yus'alu wahum yus'alun. Allah Ta'ala yang akan tanya kita. Bukan dia yang akan layak ditanya, wala'iyadzubillah. Maka Allah Ta'ala apabila memberikan satu perintah, maka perintah itu konsisten. Cumanya tafsiran Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tafsiran yang dijadikan Allah sebagai ujian.
Allah Ta'ala membiarkan Nabi Ibrahim dengan tafsiran berkenaan untuk mencapai objektif menguji. Jadi ayat yang lebih santun dan sopan adalah bukan Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan mimpi yang dialami. Itu ayat yang lebih beradab dengan zahir ayat Quran. Dan apabila kita lihat, kalau kita katalah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ada tak pertentangan dengan ayat Quran yang lain? Bukankah tadi dekat suratul Baqarah tu malaikat kata pada Allah, bukankah menumpahkan darah ni tak elok wahai Allah, dan kami menawarkan diri untuk jadi khalifah, bukan anak-anak Adam? Bukankah dekat surah-surah lain ada haram menumpahkan darah orang yang menghidupkan sesuatu jasad dia seperti menghidupkan manusia? Apa falsafah di sebalik kisah? Bukankah ada pertentangan tu Ustaz? Jadi maha suci Allah daripada menurunkan kalam yang bertentangan. Tugas kita bagi pencerahan. Jadi satu lagi maklumat tambahan, kata Abdul Hamid Al-Farahi ketika menulis kitab Ar-Ra'yus Sahih fi Man Huwa Dzabih, beliau berkata, kebetulan dalam Old Testament kita sedia maklum bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Dalam Old Testament memang statement jelas Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih anak. Jadi kita ambil maklumat daripada mana? Israiliyat. Sedangkan Quran tak kata Allah perintah aku sembelih anakmu. Itu bukan ayat Quran. Ayat Quran adalah ayah tengok dalam mimpi ayah hampir menyembelih kamu. Beza tu. Beza. Takkan tak ada beza dua ni. Allah perintahkan ayah menyembelih kamu. Dengan ayat yang kedua, ayah dinampakkan dalam mimpi berturut-turut ayah hampir menyembelih kamu. Perbahasan hampir menyembelih dengan telah menyembelih itu telah kita selesaikan. Tetapi isu yang kedua adalah mana yang Allah Ta'ala perintahkan dengan yang mana Ibrahim AS mentafsirkan ia sebagai perintah Allah. Jadi kita kena jaga. Ya, bukan kerana ada non-Muslim, bukan kerana ada orang yang tuduh yang bukan-bukan. Bukan itu niat kita. Niat kita nak bela apa Quran kata dan apa yang bukan Quran kata. Ni dia punya bahasa Quran. Wallahu alam. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, soalan yang baik. Bagaimana untuk melahirkan anak yang ada kualiti halim seperti Nabi Ismail? Kalau kita tengok kisah Nabi Ismail dalam ayat 102, kita dapat lihat di situ peranan isteri Nabi Ibrahim, Hajar, bonda Nabi Ismail. Ayat 102 memanglah kita tak nampak langsung adanya perkataan Hajar. Bahkan isyarat kepada peranan Hajar itu pun tidak kelihatan secara jelas. Tetapi saya bila tadabbur ayat ini, bila Ismail kata, ayah lakukan perintah Allah yang telah ayah tafsirkan itu. Barangkali itu kehendak Allah, walaupun bertentangan dengan logik akal, kita patuh dan taat. Selagi Allah Ta'ala tidak mendatangkan apa yang sebaliknya, selagi itulah tafsiran yang kita kena pegang, wahai ayah. Ayah kena bergegas melakukan perintah Allah. Dan ayah jangan risau, ayah akan mendapati saya dari kalangan orang-orang yang sabar. Beri perhatian kepada kenyataan Ismail di fasilah ayat, di penghujung ayat, minas sabirin. Minas sabirin. Nabi Ismail tidak kata satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Itu bukan ucapan Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail kata minas sabirin. Ayah akan dapati saya dari kalangan orang-orang yang sabar. So Nabi Ismail tak kata dia seorang sahaja yang akan sabar. Dia memahami sebelum dia sudah ada ramai orang-orang yang sabar, yang diuji lebih hebat daripada ujian ini. Maka soalan muncul, siapa yang ajar anak ini dengan kisah-kisah orang-orang sabar? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri lebih banyak masa di Palestin dan jarang
ke tanah suci Makkah kerana perintah Allah kepada baginda. Jadi siapa yang melakukan misi membesarkan anak ini dengan kisah-kisah orang-orang Sabah kalau bukan bondanya Hajar? Jadi menjawab persoalan yang diajukan, maka penting anak-anak ini sejak daripada kecil kita besarkan dengan kisah. Dan besarkan mereka dengan kisah yang sahih. Dan besarkan mereka dengan cara penyampaian kisah sahih dengan bentuk yang menarik dan tidak membosankan. Dan ini mencabarlah. Ayah, mak kena kreatif. Dan anak ni bila membesar dengan tokoh-tokoh daripada Quran, mereka tidak memerlukan Avengers atau superheroes untuk mempengaruhi mereka. So saya sabar ayah, sebab ayah cerita hari itu cerita Nabi Ibrahim. Ayah cerita hari itu cerita Nabi Ayub. So cara penyampaian kisah ni benda kita kena baikilah dari semasa ke semasa. Supaya anak bukan setakat tahu cerita mana yang sahih, cerita mana yang tak sahih, tetapi anak juga terkesan. Ini yang paling utamanya. Anak tu terkesan dengan cerita tu dan dia membesar dengan tokoh-tokoh ni dalam fikiran dia, insya-Allah lah, mudah-mudahan menjadi anak yang halim. Baik Ustaz, insya-Allah. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Antara prinsip yang dipegang daripada Al-Quran adalah dalam hal-hal syariat, perintah dan larangan Allah, kita tidak boleh meminta fatwa daripada agama lain. Wala tastafti minhum. Jangan ambil fatwa daripada Yahudi. Jangan ambil pendapat agama lain dalam syariat kita. Sebab asasnya jelas. Kamu agama daripada mana? Kita agama daripada Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Segala syariat yang diturunkan adalah untuk kebaikan manusia. Ini asas yang kita pegang walaupun tidak kelihatan hikmah dan logik. Semua syariat yang diturunkan, Allah Ta'ala tak ada kepentingan. Bagaimana dia itu Tuhan kalau dia ada kepentingan? Manusia tasbih ke, manusia tidak bertasbih ke, manusia beriman seluruh dunia ke, manusia kafir seluruh dunia ke, innahu ghaniyyun hamid. Kata Luqmanul Hakim. Innahu ghaniyun hamid. Dia kekal, tidak memerlukan makhluk, dia kekal terpuji. Jadi nak katanya, kita tidak memerlukan komentar dan pendapat-pendapat agama lain kepada apa yang kita buat daripada agama. Seperti perintah penyembelihan lembu, binatang. Kita kena buat. Jangan kerana ada orang Hindu kata sekian-sekian, kita pun tak buat kerana menjaga sensitiviti. Sepatutnya ancaman ditukar menjadi peluang. Mindset kita adalah, inilah musuh-musuh Islam, kita kena teruskan perjuangan walaupun apa yang mereka kata. Itu mindset ancaman. Mari kita tukar kepada mindset peluang. Peluang bercakap pada diorang. Apa hikmah syariat ni? Jangan nampak lembu tu sahaja yang dikorbankan. Ada banyak benda yang kalian kena nampak. Hikmah kita mengagihkan daging-daging korban kepada fakir miskin. Tetapi tak boleh nafilah segelintir umat Islam ini ada perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sunnah, yang tidak syar'i, yang menjadi bahan kepada kaum-kaum lain. Seperti mempertontonkan penyembelihan kepada lembu-lembu yang lain sampai jadi cuak lembu tu. Tak ada apa yang Nabi kata tajamkan pisau elok-elok sebelum menyembelih, dan pelbagai perkara-perkara. Dan asasnya adalah kita jangan ikut apa mereka kata atas nama menjaga sensitiviti.
Tugas kita adalah bagi pencerahan, bagi penerangan. Bak kata Allah ya untuk Guru Ni Aziz lah, ya, bekas pemimpin besar di negeri Serambi Mekah kita kena menerang, bukan menyerang. Kita kena menerang, bukan menyerang. So, bila datang je Aidul Adha, memang itulah kemarahan orang-orang Hindu. Tetapi tugas kita bukan tak buat kerja penyembelihan itu kerana menjaga sensitiviti diorang. Sebab kita tahu mereka punya asal-usul agama pun bukan daripada agama kita. Jadi tugas kita bagi pencerahan, hikmah. Bagi nampak sikit apa benda yang diorang selama ni tak nampak. Ni diorang asyik nampak lembu tu je kena korban. Diorang tak nampak banyak falsafah lain, hikmah lain. Wallahu'alam Ustaz. Boleh, insya-Allah. Proses untuk ibadat seperti solat adalah proses yang memerlukan kepada apa yang saya sebut tadi, salihin. Proses kita memastikan hari ini lebih baik daripada semalam. Dan biasalah bila kita nak suruh anak, okey, anak tu letak tepi dululah. Kita sendirilah. Kita nak solat ni sebab apa? Memanglah tak mudah untuk terus-terus solat sahaja, tidak takut kepada apa-apa atau tidak harap apa-apa, melainkan nakkan redha Allah semata-mata. Kita tidak mampu untuk sampai ke makam itu, tetapi kita kena ada azam untuk ke arah itu. Sebab itu Al-Quran mendatangkan pelbagai gelaran, ya, kepada nabi-nabi. Dalam surah As-Saffat sendiri, kebanyakannya Allah Ta'ala menyebut inna kadzalika najzil muhsinin. Perkataan ihsan, muhsinin adalah perkataan yang konsisten banyak disebut ketika Allah menceritakan kisah nabi-nabi dalam surah As-Saffat. Jadi apa maksud ihsan? Dan ihsan ini adalah satu martabat yang tinggi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan Nabi sendiri mentafsirkan makna ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Perhatikan, Nabi sendiri memberitahu ada dua peringkat manusia bila beribadat. Peringkat yang pertama adalah bila dia menunaikan solat, dia seperti melihat Allah. Tetapi Nabi beritahu, kalau tak mampu pergi ke situ, pastikan ada yang asas ni. Iaitulah, kalaupun kamu tak nampak Allah, kamu melakukan kerana kamu yakin Allah nampak kamu. Jadi ada dua pilihan bila kita menunaikan solat. Ya, yang paling kurang, yang paling asas adalah kita solat sebab kita tahu Allah Ta'ala melihat kita, dia catat perbuatan kita, akhirat nanti dia akan soal siasat, kenapa tak semayang? Soalan nombor satu dah gagal, bahaya kita. Jadi, solat kerana takut tiada salahnya. Takut kena soal siasat. Solat kerana takut azab, kerana gagal dalam siasatan di mahkamah mahsyar, tak ada salahnya. Ini disebut dalam Al-Quran raghaban rahaban, targhib dan tarhib. Ada orang solat kerana takutkan kepada api neraka, tak ada salahnya. Tetapi kalau mampu naik ke satu peringkat, dan peringkat inilah yang kalau boleh kita usahakan, di mana kita solat kerana seolah-olah melihat Allah. Para ulama bahas apa maksud melihat Allah. Antara perbahasan berkenaan adalah kamu merasai kebesaran Allah. Kamu dapat merasai kedudukan Allah sebagai Rabb dan bukan sebagai makhluk. Dan kamu tu yang penuh kelemahan, pada dia segala kekuatan. So kita solat dengan penuh khusyuk, bukan sekadar takut pada api neraka, tetapi untuk merasakan nikmatnya hidup bertuhan, betapa maha gagahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dua makam berbeza, tetapi salah satu, ya, paling kurang yang asas tadi, ya, tak mengapa, boleh, ya, tak ada masalah. InsyaAllah mujahadahlah dari semasa ke semasa untuk naik makam tu.